Okey, sambung balik kepada chapter 2 iaitu moment. Masih lagi moment untuk part yang pertama lah. So dalam example 3.1 ni ada several figures yang di mana kamu perlu diminta untuk mencari moment of the force about the point O. So ni adalah formula yang you akan gunakan. Moment equal to F darabkan dengan D. D ni adalah apa? Distance. Okay, so distance ni contohlah you ada this point. Dan ini adalah you punya force kamu. Contoh ini adalah force kamu. So D kamu yang mana? D kamu tu adalah yang inilah. Okay, so ni adalah D. So D ni dia bersifat apa? Bersifat 90 darjah dengan point yang you nak lah. Okay. So jom kita go through dengan example. So kat sini saya ambil contoh ni daripada buku R.C. Hibbeler. Okey, you boleh tengok pada example ni pada R.C. Hibbeler lah. Dan kita akan go to satu-satu. So kalau you tengok pada figure A, you ada daya 10 Newton macam ni. Okey, daya 10 Newton macam ni. Dan you ada titik O lah. Kalau you nampak ni pembayang ni bermaksud, okey, beam ini ataupun rasuk ini bila dikenakan daya 10 Newton dia akan try untuk berpusing ataupun try untuk jatuh ke bawah lah. So kalau tengok pergerakan dia, kita beranggapan moment tu akan bergerak macam ni lah. Okay, so bila dia bergerak macam tu, so D dia yang mana? D dia adalah yang ini. Okay, ni adalah you punya D. Sebab dia 90 darjah 90 darjah ni pun 90 darjah. Jadinya saya kalau cara saya tulis, saya akan beritahu saya akan buat macam ni lah. Saya akan beritahu pada pembaca saya yang arah moment lawan jam saya adalah positif. So penjumlahan moment pada point O, penjumlahan moment let's say lah kalau pada titik O tu ataupun pada sistem tu ada lebih daripada satu. Okay, so yang ni you buat je penjumlahan moment tu pada O bersamaan dengan, since kita punya 100 Newton tu dia bergerak ikut jam. So bila dia ikut jam, dia akan jadi negatif. Sebab konsep dia apa? Konsep yang you perlu tanam sekarang ni, segala pergerakan moment kamu ikut jam. So moment kamu adalah positif. Okay, so kalau dia lawan jam, okay, moment kamu akan jadi negatif. Okay, itu dia. So moment lawan jam akan jadi positif, moment ikut jam akan jadi negatif. So pada figure A ni, moment kamu adalah ikut jam, so dia akan jadi negatif lah. So negatif 100 didarabkan dengan D dia. So D dia berapa? D dia adalah 2 meter. So dia akan jadi negatif 200 Newton meter. Kalau macam R.C. Hibbeler, dia tulis macam ni. Dia kata point tapi dia positif. You jangan lupa pula dia ada tulis simbol yang ni. So kalau saya nak positifkan jawapan saya ni, saya tulis macam ni 200 Newton meter. Saya perlu tulis macam ni lah. Maksudnya dia akan jadi macam tu. Okay. So kalau you tulis negatif ni pun saya terima jawapan. Kalau you tulis jawapan macam ni pun saya terima. Okey, tapi yang penting you kena tulis yang depan ni. Jadi saya tahulah yang kamu nak beritahu saya yang segala pergerakan moment kamu lawan jam ataupun counterclockwise adalah positif. Okey. So tengok pada next figure. Pada figure B. Pada figure B you ada daya 50 Newton. Okey, sekarang nak tengok macam mana sedangkan you punya titik O kamu jauh kan? Dekat sini. So you projectkan lah. Projectkan dia macam ni. So bila you project, you akan nampak yang titik ni pun kamu project juga. So you akan nampak sini adalah 90 darjah. So bila situ ada 90 darjah, okey, D dia mana? D dia mestilah yang inilah. Okey, so ni adalah you punya D. Okey, konsepnya kalau saya buat ini adalah, kalau saya simplify kan lah, ni adalah titik O dan ni adalah you punya 50 Newton. So kalau saya projectkan dia macam ni dan ni pun projectkan dia macam ni, so D ni mana? Ni adalah D sebab dia 90 darjah So ni adalah dia punya D. So ni adalah D kamu.
So untuk yang B ni, you akan tulis macam ni lah. Penjumlahan moment pada O bersamaan dengan, so 50 Newton ni dia bergerak macam tu. Dia akan bergerak berpusing. You sekarang ni fikirkan yang titik O tu sebagai macam titik pada jam lah. Okey, titik pada jam jarum tu. So yang jarum tu bergerak berpusing kan. Okey, berpusing. Sekarang ni bila 50 ni ke kiri, sekarang you jangan confuse antara summation fx dengan fy. You sekarang fikir moment je. Moment kamu tu berputar ikut jam ke ikut lawan jam. So sekarang ni dia berputar mengikut jam. So bila mengikut jam dia akan jadi negatif. So negatif 50 Newton darabkan dengan 0.75 meter. So nanti akan dapat jawapan apa? 37.5. So 37 negatif 37.5 Newton meter. Okey, settle untuk B. Untuk C pula. Okey, untuk C, you punya daya kamu macam ni. So kalau saya projekkan yang O, syarat dia untuk moment mesti dia bersifat 90 darjah So D kamu yang mana? D kamu yang ni lah. Sebab ni ada 90. So ni adalah D kamu. So D kamu lah apa? D kamu adalah yang ni, let's say lah dia tak bagi kamu distance 1 cos 30. You kena cari. Contohlah dia tak bagi ni dia bagi kamu figure macam ni je. So nak cari D tu macam mana? Nak cari yang ni. Nak cari yang ni. So nak cari yang tu, you akan gunakan teorem Pythagoras lah. So sini you ada 1 meter. Ni ada sudut 30 darjah. So teorem Pythagoras you ada so ka tua, iaitu sin cos tan. So sekarang kita nak cari distance yang ni. Okey. O dengan H ni apa? Saya ulang balik lah contoh kalau tak ingat kan. So ni adalah H hypotenuse, ni adalah O opposite, ni A adalah against. So ni adalah kamu punya theta lah. Okay. So sekarang you nak cari A. So A kat mana A? Kita akan gunakan cos lah. So dia akan jadi sini cos 30 darjah bersamaan dengan berapa? A per dengan H kamu adalah 1 meter. So A bersamaan dengan 1 meter cos 30 darjah. So D kamu D kamu bersamaan dengan 2 meter campur 1 meter cos 30 darjah. So penjumlahan moment pada O untuk figure C adalah sin 40 ni ke bawah ataupun ikut jam, dia akan jadi negatif 4, bukan 40 4 kilonewton, negatif 4 kilonewton didarabkan dengan 2 meter campur 1 meter cos 30 darjah. So dia akan dapat apa jawapannya? 101.5. So negatif 101.5 kilonewton meter. Okay. So next, untuk figure D dia macam ni. Figure D dia akan try rotate macam ni. Okay. Ada juga student pening, puan, kenapa dia tak rotate macam ni? Tak mungkin you letakkan you punya let's say lah, ni you punya O dan you punya force ni kat sini. So bila you projectkan dia, bila you projectkan dia, titik persilangannya di sini. So bila titik persilangan di sini, umpama macam you tengok jam lah, ni jam kan. Ni jam, ni titik dia. Let's say lah you ada jarum ni akan bergerak macam mana? Dia akan bergerak macam ni, gini ke, mesti berpusing tu letakkan dia sebagai you punya lengan. Lepas tu dia bagi lengan moment, let's say lah daya tu pada lengan kamu. You punya bahu tu you punya end cell ataupun point. So bila you gerakkan lengan kamu atas dan bawah, macam tu lah, macam ni. So tak mungkin dia akan bergerak macam ni, tak mungkin, ni salah. Dia mesti bergerak yang macam tu. Ni baru betul.
Okey. Tu baru betul. So yang bawah ni jangan Sudah selalu confident tu lah. Bila you buat macam ni baru betul lah. So ni akan bergerak macam ni. So kalau you projectkan dia dengan yang O ni pun you projectkan. So you punya D mana? D kamu yang ini. Sebab ni adalah 90 darjah. Okey. Ni pun sama jugalah macam yang example sebelum ni. You kena carilah dia punya D. Let's say lah dia cuma bagi. Yang ni tak bagi Okey, dia bagi kamu ni je. Sudut 45. Dia bagi hypotenuse kamu 0.5 meter. Sekarang you nak cari dia punya D lah. So D kamu gunakan apa? Soh kah tuah ke? Kalau kah against bagi hypotenuse. So kita tak nak sudut ni. Okay, kita tak nak sudut ni. Ni kita nak. Kita nak sudut ni. So dia akan jadi sin lah. So D kamu adalah sin 45 bersamaan dengan D over 0.5. So D bersamaan dengan 0.5 sin 45. Okey. Jadinya untuk yang ini penjumlahan momen pada O bersamaan dengan, so since dia adalah lawan jan, so positif lah. So 600 Newton darabkan dengan D adalah 0.5 sin 45. So dia akan jadi berapa? 212. Okey. 212 Newton meter. Okey. So settle untuk yang D. Sekarang kita tengok yang E. Okey, yang E you ada force 7 kN. So bila you projectkan, ni pun projectkan. So D kamu yang mana? Yang D kamu adalah yang ini. So bermaksud D kamu adalah 4 meter ditolakkan dengan 1 meter. Tolak 1 meter bersamaan dengan 3 meter. Jadinya penjumlahan momen pada O bersamaan dengan, since dia bergerak macam ni, okey, lawan jan, so akan jadi positif lah. Positif 7 kilonewton darabkan dengan 3 meter. Okey, bersamaan dengan 21 kilonewton meter. Okey. And then kita tengok pula pada example 3.2 ni. Dia minta kamu carikan momen yang disebabkan oleh force 800 meter pada point A, point B dan juga point C. So A, B dan C. So sekarang force sama, cuma dia punya D akan berbeza. Okey, kita tengok pada A dahulu. So kalau pada A, you punya D mana? You punya D adalah ini. Okey. So pergerakan dia akan ikut jam lah. So kalau saya tuliskan penjumlahan momen pada A bersamaan dengan, so bila ikut jam dia akan jadi negatif 800 Newton. You punya D apa? D kamu adalah 1.5 campurkan dengan 1. So 1.5 campur 1, you akan dapat berapa? 2000 negatif 2, is it 2800 tambah 800 darab dengan 2.5. Okey, 2000 Newton meter. Okey. So untuk momen pada B pula, okey, let's say pada B. So bila pada B you punya D adalah mana? Yang inilah. Sebab bila you projectkan ni, bila you project tu, you selarikan yang project bagi point mana you nak dengan you punya daya tu, you akan dapat ni lah dia punya 90 darjah. So D kamu adalah 1/5. So dia bergerak pun sama macam ni juga. Apa ni? Ikut jam. So momen pada B bersamaan negatif 800 sebab ni ikut jam Newton darabkan dengan 1.5. So 800 darab 1.5 bersamaan dengan 1200 Newton meter. Okey. Itu untuk B. So tengok pula pada C. Okey, pada C. Sekarang ni ada you punya force 800. Ada D tak? So kat sini tak ada D sebab point dia satu arah. Satu arah dengan
distance dia. Dengan titik O. Jadi penyebab momen pada C adalah 800 darabkan dengan D dia kosong. So momen dia adalah kosong. Okey, 0 Newton meter. Sebab dia tiada D. Sebab tak ada yang bersudut 90 darjah. So dia akan jadi kosong. Okey. Ini adalah yang saya dah simplifykan pada slide sebelum ni lah. You boleh go through. Okey, continue dengan example 3.2. Pada 3.2 dia minta kamu determine resultant moment of the four forces acting on the rod shown in figure lah. So sekarang ni pada example 3.1 you hanya diberikan dalam satu sistem tu satu force sahaja. Sekarang ni untuk example 3.2 you ada several forces. Okay, so sekarang ni you ada several forces. You nak dia bertindak ataupun you punya paksi tu, you point tu pada titik O lah. Kalau tengok pada figure ni titik O. So you ada vertical 50 Newton, you ada horizontal 60 Newton dan you ada vertical 40 Newton dan juga horizontal 20 Newton. So sekarang ni kita kena tentukan dahululah dia punya D dahulu untuk tahu kat mana dia punya moment akan berlaku lah. So kalau you tengok pada 50 Newton, okay, bila you projectkan dia macam ni, so ini adalah you punya D. Saya bagi sebagai D1 lah. Okay, untuk 60 Newton, since dia selari ataupun dengan point O ni, so kat sini D dia adalah kosong. Okay, untuk 20 Newton, kalau you projectkan point O ni, so ni adalah dia punya D. So ni adalah D untuk yang ni D untuk 50 Newton, yang D ni adalah D untuk 20 Newton. Okey. Manakala untuk 40 Newton pula, so you projectkan ni lagi ke bawah dan ni pun ke bawah. So D kamu yang mana? Yang ni lah. Sebab dia 90 darjah kan. So D kamu yang ni, ni kena carilah. Ni kena cari. Ni adalah D 40. Okey. So sekarang untuk D 50, you tahu berapa? Dia adalah 2 meter. Okey. D20 tu maksudnya D untuk 20 Newton. Jarak dia adalah berapa? Tu kena cari. So untuk 20 ni you kena cari macam mana? Let's say you ada segitiga lah macam ni. Okey. Kat sini you given 30 darjah. So you nak cari yang ni. Okey. You nak cari yang tu. Dah ada bagi apa lagi ni? Tetapi dia bagi kamu sudut yang ni. Bukan sudut, distance ni. Hypotenuse kamu 3 meter. So ini akan digunakan sin lah, sebab yang opposite kan. Nak cari D ni. So dia akan cari sin 30 darjah bersamaan dengan D bahagikan dengan 3. So D bersamaan dengan 3 sin 30 darjah. So ni adalah D20. D20, okey. So, okey. Sekarang saya untuk D20, sekarang cari untuk D40 pula. Okey, D40 yang ini. Okey. Iaitu you tahu D40 kamu bersamaan dengan berapa? Okey, ni berapa? 2 tambah 2 kan? So 2 tambah 2 meter campurkan dengan berapa? Yang ni lah. Yang ni. Ni sama juga konsep dia ni lah. Okay, you ada ni. Okay. Ni kalau kita belajar yang sifat dalam tu, sudut 30 meter ni akan sama dengan sini lah. Ni pun bukan 30 meter, 30 darjah. So ni akan jadi 30 darjah juga. So you nak tahu distance yang ini. Okay, D yang ini. Dan ni given 3 meter. So D ni dia akan jadi apa? Tak boleh gunakan sin, sebab sin opposite bagi hypotenuse. You akan gunakan cos. Cos adalah against bagi hypotenuse. So D kamu bersamaan dengan 3 cos 30 darjah. Okey. So dah dapatlah untuk D40. So kalau kita buat resultant force, maksudnya penjumlahan keseluruhan moment itu, so you akan tulis macam ni lah. Ni
Okey. Penjemahan momen resultant bagi titik O adalah summation FD. Sekarang kalau you tengok pada 50, pergerakan dia adalah mengikut jam. So bila mengikut jam dia akan jadi negatif 50. Darabkan dengan D dia berapa tadi? Inilah 2 meter. Okey, sekarang kita tengok dengan 60. 60 ni tadi D dia adalah kosong kan? Kosong. So akan ini kosong. So 20 ni pergerakan dia macam mana? Pergerakan dia akan macam inilah. Pergerakan dia lawan jam. So lawan jam positif. Darabkan dengan distance dia berapa? Di 20 ni lah. Okey, 3 sin 30. 40 pula. 40 ni pergerakan macam mana? Dia mesti macam ni lah. Maksudnya bila you projectkan point O tu, dia kena macam tu. So dia akan jadi ikut jam. Bila ikut jam dia akan jadi negatif 40 kalikan dengan ni tadi 2 tambah 2 campur 3 cos 30 ni. So 4 campur 3 cos 30. So you akan dapat ni lah, negatif 334 Newton meter. Okey.